وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. yang dikasihi sahib al-fadilah al-fadil Ustaz Wak Muhammad Mizan, pengurusi Ma'at Tahfiz, seterusnya Ustaz Hadi, para asatidah, pelajar-pelajar, bani dan banat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini kita akan berdaurah kitab Matan Safinatus Salah, dan insya-Allah sebelum daripada kita mula baca kitab Matan Safinatus Salah, suka anda peringatkan sama-sama kita membaiki niat kita. Jadi sama-sama kita membaiki niat kita. Jadi kita nak belajar ni pada hari ini adalah untuk kita mengetahui bagaimanakah cara kita melaksanakan ibadat sembahyang, agar kita dapat melakukan ibadat sembahyang dengan betul sesuai dengan tuntutan agama. Jadi kita niat molek dalam hati kita, dan kalau kita pandai akan datang, insya-Allah kita nak ajar orang lain, kerana menjadi kewajipan kepada orang yang pandai adalah menyampaikan. Jadi kita niat dalam hati begitu, supaya apa yang kita belajar ada manfaatnya, dan seterusnya dapat pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah untuk adik-adik kita ni, kalau mana ada persoalan, kemusykilan, boleh tanya, sama ada badin ataupun banan. Jadi kalau ada kemusykilan nak tanya, boleh tanya. Kalau malu nak tanya, tak malu, tak ada malu. Ada? Tak malu? Okey, tak malu tak apa. Jadi tanya direct pun boleh, ataupun secara bertulis. Jadi banan tanya secara bertulis. Kalau sekiranya ada persoalan, ada kemusykilan terhadap apa yang kita bincang, jadi tanya secara bertulis pun tak apa, direct pun tak apa. Okey? Jadi kitab yang kita akan baca ni adalah kitab, nama dia Matan Safinatus Salah. Dia ada satu lagi kitab fiqh yang kecil juga, nama dia Matan Safinatun Najah. Hak ni bukan Safinatun Najah, hak ni Safinatus Salah. Safinah makna perahu, as-salah makna sembahyang. Sembahyang yang diumpamakan seperti perahu. Sebagaimana perahu menyelamatkan kita ketika banjir, Allah Ta'ala sebenarnya yang menyelamatkan kita, cuma sebabnya adalah perahu. Begitu juga sembahyang adalah penyelamat kita. Orang yang jaga sembahyang, maka sembahyang akan menyelamatkan dia. Baik, sebab itulah dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang yang sempurna dia akan dapat mencegah tuannya daripada perkara fahsya dan perkara mungkar. Jadi perbincangan berkenaan dengan ibadat sembahyang, khususnya untuk adik-adik kita ni, semua pandai lagi dah, sebab belajar tahfiz dah. Cuma kita belajar pula ni adalah untuk ingatkan kembali, mungkin ada benda yang kita terlupa ataupun terlepandang. Dan antara perkara yang dianjurkan oleh agama kita adalah memberi peringatan. Wadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu adalah memberi manfaat kepada orang yang beriman.
Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pentingnya kita ni sebagai muqaddimah dulu sebelum kita baca, kenapa penting kita bincang berkenaan dengan ibadat sembahyang? Pentingnya kerana ibadat sembahyang ia termasuk dalam rukun Islam. Betul tak? Antara rukun Islam adalah mengerjakan sembahyang. Baik. Yang pertama, yang keduanya, ibadat yang mula-mula diajar oleh Rasulullah kepada para sahabat setelah mereka memeluk Islam adalah sembahyang. Setelah daripada seorang itu memeluk Islam, benda yang mula-mula sekali Rasul ajarkan sembahyang. Dalam satu hadis yang diriwayat daripada Tariq bin Ashyam, seorang sahabat Rasulullah, dia sebut lagu mana? Kana ar-rajulu idza aslama 'allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salah. Dulu bila seorang itu memeluk Islam, mula-mula yang Rasul ajar adalah sembahyang. Kerana sembahyang adalah hubungan seorang hamba dengan Allah. Maka semakin kuat hubungan hamba dengan Allah, semakin kuat agama dia. Begitu juga ketika Rasul hantar Mu'adz kepada negara Yaman, supaya Mu'adz bin Jabal ajar penduduk Yaman kepada agama Islam dan ajar hukum hakam. Maka Rasul pesan kepada Mu'adz bin Jabal, sampai sana penduduk Yaman adalah penduduk yang menganut agama yang sebelum daripada agama Islam, agama yang sebelum daripada agama yang dibawa oleh Rasulullah, di ahli kitab. Maka ajaklah dia kepada mentauhidkan Allah, kepada percaya bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau mereka itu menerima hal ini, maka kabar kepada dia bahawasanya Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada mereka sembahyang 5 waktu sehari semalam. Tengok, mula-mula yang Rasul ajar setelah daripada seorang pemimpin Islam adalah sembahyang. Ni benda mula-mula di atas dunia ni. Okey, ni saya mereka mula-mula perkara yang akan ditanyakan oleh Allah kepada hamba-hamba dia di akhirat nanti adalah sembahyang. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salat. Awal-awal perkara yang akan dihisapkan di akhirat nanti pada hari kiamat adalah sembahyang. Okey. Dan sembahyang adalah akhir perkataan yang keluar daripada mulut Rasulullah. Dalam hadis yang diriwayat daripada Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali, kana akhiru kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salat as-salat. Akhir kali perkataan yang keluar daripada mulut Rasul sebelum daripada Rasul wafat adalah sembahyang, sembahyang. Wattaqullaha fima malakat aymanukum. Dan kena bertakwa kepada Allah di dalam perkara yang dimiliki oleh tangan kanan kamu, yakni hamba abdi kamu. Jadi mu kena jaga sembahyang dan mu kena jaga hamba-hamba kamu. Baik. Jadi sembahyang adalah suatu perkara yang cukup penting. Baik, itu secara ringkas sebagai muqaddimah sebelum daripada kita masuk dalam perbahasan kita ini. Kita tentang Safinatus Shalah, walaupun kita ini sebenarnya khusus untuk sembahyang, tetapi cara ulama dulu dia akan meletakkan sedikit perbahasan usuluddin sebelum daripada perbahasan sembahyang, supaya sebelum daripada kita masuk dalam bab fiqh, bab furu' agama, cabang agama, kita telah mengetahui berkenaan dengan usuluddin ataupun asas kepada agama. Jadi sebab itu dalam kitab ini, muqaddimah ini dia akan bincang sedikit berkenaan dengan usuluddin. Dia berbincang sedikit berkenaan dengan usuluddin. Okey. Satu lagi, kitab yang membincangkan, kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i yang membincangkan berkenaan dengan sembahyang secara khusus memang tidak banyak, sikitnya. Antara kitab yang membincangkan berkenaan dengan sembahyang secara khusus adalah kitab Matan Safinatus Shalah. Tidak banyak. Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak banyak kitab yang kecil yang membincangkan ibadat sembahyang secara khusus. Tidak banyak. Baik. Antaranya adalah kitab Matan Safinatus Shalah, yang mana kitab ini adalah karangan As-Sayyid Syekh Sayyid Abdullah bin Umar Al-Hadrami, seorang daripada Hadramaut, daripada negara Yaman.
Katanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Maksudnya segala puji bagi Allah, segala puji dan puja milik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarganya dan para sahabatnya sekalian. Jadi sebenarnya dalam perkataan segala puji perlu kita bincang. Perkataan al-alami, apa makna sekalian alam, perlu kita kena bincang. Selawat dan salam, apa makna selawat, apa makna salam, perlu kita kena bincang. Di atas penghulu kita, apa makna penghulu kita, perlu kita kena bincang. Dan di atas keluarganya, keluarga kita kena bincang. Sahabatnya kita kena bincang. Tetapi oleh kerana daurah adalah masa yang singkat, jadi perkara ini kita tidak bincang. Jadi kita akan bincang apa yang berkait dengan ibadat sembahyang sahaja. Baik, katanya awwal ma yajibu ala kulli muslimin i'tiqadu ma'na ash-shahadatayn wa tasmimu qalbihi alayhi. Maksudnya, perkara pertama yang wajib atas setiap orang muslim, perkara yang pertama yang wajib atas setiap orang muslim. Berarti perkara yang pertama yang wajib atas setiap orang Islam, wajib atas setiap ni, nama dia wajib ain. Wajib dia wajib aini, ataupun dia panggil juga fardu ain. Sebab kita ada fardu kifayah, kita ada fardu ain. Kita ada wajib kifayah, ada wajib ain. Perbezaan di antara fardu kifayah dengan fardu ain adalah fardu ain kewajipan ke atas setiap seseorang. Jadi kalau ayah dia tahu, mak dia tahu, ayah dia ustaz, mak dia ustazah, adakah anak tak perlu tahu? Tidak. Setiap seorang mesti kena tahu. Sama ada dia saat itu lelaki ataupun perempuan, kecil ataupun besar, muda ataupun tua, mesti dia kena tahu. Okey, perkataan awal-awal perkara yang diwajibkan ke atas setiap orang Islam, maksudnya kewajipan di sini adalah kewajipan yang dinamakan sebagai fardu ain. Setiap orang Islam mesti kena tahu. Kita setiap orang Islam, kita setiap kita kena tahu. Laki ke puang sama, mesti kena tahu. Awal-awal perkara yang wajib atas setiap orang Muslim ialah i'tiqad. Tapi orang Muslim yang wajib kena tahu adalah orang Islam yang dinamakan sebagai, ataupun orang Islam yang dikatakan sebagai mukallaf. Kalau dia bukan mukallaf, maka tak wajib tahu. Siapakah mukallaf? Yang berakal, patut dia balik. Orang Islam yang berakal, patut balik, mesti dia kena tahu. Berakal ni maksudnya tidak gila, bukan gila. Orang gila tak wajib tahu. Faham? Orang gila tak wajib tahu. Kalau dia tak tahu, dosa tak orang gila? Tak dosa ke dosa? Dosa ke tak dosa, sebab dia bukan mukallaf. Maka mesti kena balik. Kalau tak balik, tak wajib tahu. Tapi walaupun tak wajib tahu, tetap menjadi kewajipan kepada kedua bapa. Bakapa kena ajar budak-budak anak dia ketika umur 7 tahun. Walaupun budak tak dosa, dia tak tahu, tetapi diwajibkan kepada ayah dia ajar. Faham? Tapi apabila meningkat dewasa, wajib kita kena tahu. Apabila umur kita balik dah, maka wajib kita kena tahu. Okey, siapa tahu alamat balik dia berapa? Tanda balik dia berapa? Ada tak orang tahu? Tanda balik dia berapa? Tahu tak tanda balik? Tahu. Ada berapa agak kau tanda balik? Sudahlah. Okey, tumbuh janggut tanda balik tak? Tanda balik. Kalau tanda balik tumbuh janggut, orang puang nak balik dia sebab tak ada janggut. Tanda balik dia berapa? Tanda balik ada 3. Ada berapa? Ada 3. Apabila ada pada kita salah satu daripada 3 ni, bermakna kita balik. Yang pertamanya adalah cukup umur dia 15 tahun dengan perkiraan tahun Islam. Kalau umur dia 15 tahun dengan perkiraan tahun Islam, cukup dah baliknya tu. Yang keduanya keluar mani, sama ada orang lelaki atau perempuan. Yang ketiganya adalah haid bagi perempuan.
Jadi diwajibkan ke atas setiap orang Islam, yakni orang Islam yang mukallaf, iaitu orang yang berakal lagi balik. Wajib i'tiqad. I'tiqad mana benda i'tiqad? Meyakini. Kena i'tiqad meyakini makna dua kalimah syahadah. Okey, kita ada dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap orang Islam yang mukallaf wajib meyakini dua makna kalimah ini. Ini termasuk dalam akidah. Wajib dia meyakini makna la ilaha illallah dan wajib dia meyakini makna Muhammad Rasulullah. Dan menetapkan hatinya di atas dia. Apa makna menetapkan hatinya di atas dia? Dia mesti kena memutuskan. Tidak ada syak, tidak ada ragu-ragu lagi. Mesti kena putuskan perkara tersebut. Jangan ada syak, jangan ada ragu-ragu. Okey. Katanya wa ma'na asyhadu an la ilaha illallah a'lamu wa a'taqidu biqalbi wa ubayyinu li ghairi an la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah wa annahu ghaniyyun 'amma siwah muftaqirun ilayhi kullu ma 'alah muttasifun bi kulli kamal munazzahun 'an kulli naqs wa ma khatara bil bal lam yattakhidh sahibatan wala walada wala yumathilu fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi ahada. Ini termasuk dalam akidah. Ini termasuk dalam usuluddin. Ini termasuk dalam akidah dan termasuk dalam usuluddin. Dan makna aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Makna dia, ini kita tahu. Apakah makna aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah? Ialah aku tahu. Apa aku tahu? Aku meyakini. Aku tahu. Aku tahu dengan dalil. Dan aku berpegang dengan hatiku, serta aku menyatakan kepada selain daripadaku, aku kabur kepada selain daripadaku, bahawa tiada yang disembah dengan sebenar-benarnya daripada kewujudan ini melainkan Allah. Allah Ta'ala sahaja yang disembah dengan sebenar-benar di dalam kewujudan ini. Tidak ada Tuhan yang selain daripada Allah yang disembah dengan sebenar-benarnya. Kita tahu dan kita meyakini, kita pegang kemang-keming dalam hati, tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Dan kita nyatakan perkara ini kepada orang lain. Bukan setakat kita pegang, bahkan kita nyatakan kepada orang lain. Benda yang ini disampaikan oleh pengarang kita, bahawasanya dalam kita bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, mesti kita kena yakin dalam hati kita. Kita kena pegang kemah-keming. Kita kena yakin tak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan siapa? Allah Ta'ala sahaja. Dan kita nyatakan perkara tersebut kepada orang lain. Kita membuat pengakuan dengan mulut. Kita boleh faham? Jelas tak? Berapa? Dua perkara kan? Cuma kalau dia meyakini sahaja benda itu dalam hati, tapi dia tidak mengaku dengan mulut, dia kabur dengan mulut, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, tapi dalam hati dia meyakini perkara tersebut, maka kata ulama, kena tengok dulu word. Kalau orang suruh dia kata tidak. Orang kata lah asyhadu an la ilaha illallah, dia tak mau kata, dia tak mau, dia tolak, maka dia dikirakan bukan orang Islam walaupun dia meyakini hal tersebut, kerana dia telah menolong untuk menuturkan hal tersebut. Okey, boleh faham? Boleh faham? Sebab itulah sebahagian daripada ulama, majoriti ulama berpandangan bahawasanya Abu Talib, pak saudara Rasulullah, walaupun dia meyakini kebenaran Rasulullah, tetapi oleh kerana dia tidak bertutur penyaksian dan Allah Ta'ala sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, maka tidak dihukumkan dia sebagai orang yang beriman. Ini mengikut pandangan majoriti ulama. Walaupun di sana ada segelintir ulama mengatakan Abu Talib juga orang yang beriman, tapi pandangan majoriti mengatakan Abu Talib juga termasuk dalam golongan yang tidak beriman, kerana dia walaupun dalam hati dia meyakini hal tersebut, tetapi dia tidak mengucapkan, tidak menyatakan ketika dituntut. Apabila ada tuntutan untuk menyatakan dengan mulut tetapi tidak dituturkan, bahkan dia engkar, maka tidak dihukumkan dia sebagai orang Islam. Okey, boleh faham? Sekali lagi, meyakini dalam hati, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah.
Lepas tu mesti kena menyatakan dengan pertuturan kepada orang lain. Andai kata dia meyakini tapi dia tidak menyatakan dengan pertuturan, maka ketika tu, kata ulama, ketika tu kena tengok adakah dituntut kepada dia untuk menyatakan hal tersebut. Kalau dituntut, maka tiba-tiba dia tidak menyatakan, dia tidak berlafaz dengan mulut, maka dihukumkan sebagai orang kafir. Okey, itu pandangan yang pertama. Itu hak yang pertama. Yang keduanya, kalau dia meyakini tapi tidak dituntut kepada dia untuk bertutur, tapi dia tidak pernah menuturkan hal tersebut, maka di sini ulama berbeza pandangan. Ulama berbeza pandangan. Ada pandangan yang mengatakan dihukumkan dia sebagai orang Islam pada batin tetapi tidak pada zahir. Okey, boleh faham? Pada hakikatnya dia orang Islam, orang beriman pada batin, tapi pada zahirnya tidak dihukumkan orang beriman. Maksud daripada zahir tidak dihukumkan orang beriman, maksudnya tidak boleh dilaksanakan hukum hakam syariat Islam kepada dia ketika dia hidup. Kalau dia mati, tidak boleh sembahyang kepada dia, tidak boleh tanam pada perkuburan orang Islam. Dia sebab tidak jelas. Kita benda yang kita iktikad dalam hati, orang tak nampak. Apakah yang menjadi bukti ataupun yang menjadi tanda bahawasanya dia beriman dengan ucapan? Tidak gitu. Ucapan hak yang akan menzahirkan apa hak yang dia pegang dalam hati. Baik, itu pandangan yang pertama. Dan pandangannya adalah pandangan majoriti ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Namun ada pandangan sebahagian daripada ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bertutur adalah syarat sah iman. Orang yang beriktikad bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tapi dia tidak pernah menyatakan hal tersebut dengan mulut dia, tidak dikirakan dia beriman. Okey, boleh faham? Jelas kan? Jelas kan? Anda buat kesimpulan secara ringkas. Jadi katanya, dan makna aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah ialah aku tahu dan aku berpegang dengan hatiku dan aku menyatakan bagi selainku bahawa tiada yang disembah dengan sebenar-benarnya pada kewujudan ini melainkan Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala terkaya ia daripada sesuatu selain. Allah Subhanahu Wa Ta'ala terkaya. Tahu mana terkaya? Siapa makna tahu? Siapa tahu makna terkaya? Terkaya ni tidak berhajat, tidak memerlukan kepada perkara yang selain daripada Allah. Adakah Allah Ta'ala memerlukan kepada kita? Tidak. Allah Ta'ala ketika Allah Ta'ala memerintah kepada kita supaya kita melakukan ibadat, adakah Allah Ta'ala memerlukan kepada ibadat kita? Tidak. Allah Ta'ala Tuhan yang terkaya, tidak berhajat dan tidak memerlukan kepada segala perkara yang selain. Kerana Tuhan yang maha berkuasa. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan yang maha sempurna, dia tidak perlu dan tidak berhajat kepada perkara yang lain. Okey, apa berarti tidak mana terkaya? Dalam Al-Quranul Karim ada ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala Tuhan yang maha kaya daripada sekalian alam. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sekalian alam. Manakala kita yang berhajat kepada Allah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, semua berhajat kepada Allah, sedangkan Allah Ta'ala Tuhan yang maha kaya lagi maha terpuji. Baik. Katanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala terkaya ia daripada sesuatu selain dia. Lepas berhajat kepadanya semua apa selainnya, dan berhajat kepada Allah semua apa yang selain daripada Allah. Semua yang selain daripada Allah berhajat kepada Allah. Okey, boleh faham? Semua yang selain daripada Allah berhajat kepada Allah. Semua perkara. Kerana semua perkara yang selain daripada Allah baru diciptakan daripada tiada kepada ada. Tahu? Maka setiap benda yang baru diciptakan mesti dia berhajat, memerlukan kepada yang pencipta dia. Kalau tidak ada pencipta dia, maka dia tidak akan wujud. Katanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Sedikit pun tidak ada kekurangan pada Allah.
Sebab itulah antara benda yang sentiasa kita baca dia Subhanallah. Maksud dia Subhanallah, Maha suci Allah. Maha suci daripada apa? Daripada segala sebarang kekurangan. Sedikit pun tidak ada kekurangan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, suci daripada segala sifat kekurangan, dan suci daripada semua yang terlintas di dalam pemikiran. Allah Ta'ala Maha suci daripada segala perkara yang terlintas dalam pemikiran kita. Sehingga ada sebahagian daripada ulama menyebut kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi dhalik. Setiap perkara yang terlintas dalam hatimu, maka Allah Ta'ala berbeza dengan demikian itu. Kerana Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai', tidak ada seumpama Allah Ta'ala sesuatu. Setiap benda yang terlintas dalam hatimu berkait dengan penyamaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala begini, berkait dengan bentuk Allah Ta'ala, berkait dengan sama Allah Ta'ala, serupa Allah Ta'ala dengan makhluk, maka mungkin Allah Ta'ala berbeza. Tapi kalau yang terlintas dalam hati kita, Allah Ta'ala bersifat dengan pendengar, Allah Ta'ala bersifat dengan melihat. Itu memang betul lah. Itu memang betul. Yang kita kata, ulama kata, setiap benda yang terlintas dalam hatimu, Allah Ta'ala berbeza dengan perkara tersebut adalah benda yang terlintas dalam hatimu yang mana ada penyamaan Allah Ta'ala dengan makhluk. Boleh faham? Allah Ta'ala gini kan, Allah Ta'ala gini, Allah Ta'ala gini. Ada. Allah Ta'ala bukan begitu. Kerana laisa kamitslihi syai'. Wa lam yakul lahu, tak ingat ayat ni? Ingat tak? Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ingat tak ayat ni? Kalau tak ingat surah Qul Huwallahu ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada bagi Allah serupa, seorang pun tidak ada sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Ta'ala Maha suci daripada semua yang terlintas di dalam pemikiran kita. Jadi benda yang mari dalam fikiran kita yang nak pada zahirnya berlaku penyamaan Allah Ta'ala dengan perkara yang baru, maka Allah Ta'ala Maha suci. Bukan begitu. Kalau bagi gini ke Allah Ta'ala, bukan. Tak betul begitu. Kena ingat ni berkenaan dengan akidah. Jadi kena ingat apabila berkenaan dengan akidah, maka syaitan akan masuk. Tidak gitu? Syaitan akan masuk. Gini Allah Ta'ala gini. Maka kita letakkan lagu mana? Setiap benda yang terlintas dalam hati kita, yang mana benda itu nampak ada penyamaan Allah Ta'ala dengan makhluk, maka Allah Ta'ala bukan begitu. Kerana Allah Ta'ala tunggal, tidak ada bandingan. Allah Ta'ala tunggal, Qul Huwallahu ahad. Allah Ta'ala tunggal, tidak ada bandingan. Maka setiap apa yang terlintas dalam hati kita yang berkait dengan penyamaan Allah Ta'ala dengan perkara yang baru, maka Allah Ta'ala menyalahi. Itu maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha suci daripada segala apa yang terlintas dalam pemikiran. Orang yang belajar lebih kuat diuji. Kadang-kadang macam-macam bagi dalam hati, was-was. Jadi kalau mari kena ingat, penawar dia yang Rasul hajar, penawar dia kalau mari lintasan-lintasan hati yang berkait dengan ketuhanan yang membahayakan akidah, duk fikir ketuhanan ngagu bagi dalam hati ni, kita kena ingat benda yang Rasul hajar. Yang pertama sekali adalah kita jangan ikut, jangan layak benda bagi lagi. Malah jangan fikir. Nak fikir berkenaan dengan Tuhan, Tuhan gini, Tuhan. Jangan fikir. Okey, kita jangan layak. Okey, faham? Mari benda tu nanti jangan layak. Mari juga sibukkan benda diri kita dengan benda lain. Okey, boleh faham? Ni yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang kedua dia adalah ucap a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ucap a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang kenerjam. Yang ketiga, kena kata amantu billahi wa rusulihi. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini tiga perkara yang Rasul hajar. Apabila datang was-was, datang godaan syaitan dalam hati, kita kena jaga perkara ini. Amin. Dan katanya, dan tidak mempunyai, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mempunyai taulan. Allah Ta'ala tidak mempunyai teman. Dia dalam teks Arab, dia kata lagu mana? Dia teks Arab, dia kata Allah Subhanahu Wa Taala lam yattakhid sahibah. Sahibah asal mana dia sahibah? Dia kata sahib teman lelaki. Sahibah maksudnya
teman perempuan. Maksudnya isteri, itu makna teman perempuan. Faham? Teman perempuan maknanya isteri. Dalam Al-Quran Tuhan kata yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari lari seseorang daripada adik-beradik dia, daripada ibunya, daripada ayahnya, lepas tu daripada sahibatihi. Mana sahibatihi? Teman perempuan dia maksudnya isteri. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai isteri. Itu maksud mempunyai, taulah, tidak mempunyai isteri. Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai tidak mempunyai isteri. Faham? Allah Taala tidak ada isteri. Baik. Dalam surah Al-Jin Allah Taala cerita lagu mana? Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi kemuliaannya, mattakhadha sahibatan, tidak mengambil akan isteri, wala walada, dan Allah Taala tidak mengambil anak. Sebab itulah mustahil Allah Subhanahu wa taala mempunyai isteri dan mustahil Allah Taala mempunyai anak. Itu di antara bentuk yang perlu kena i'tiqad. Kita kena pegang kemah kemih dalam hati ini. Katanya dan tidak mempunyai anak. Berbeza dengan Kristian. Kristian dia berpegang bahawasanya Allah Taala mempunyai isteri. Isteri Allah Taala adalah Maryam, anak Allah Subhanahu wa taala adalah Isa. Sedangkan Maryam dan Isa adalah dua hamba Allah Subhanahu wa taala. Bukan anak Allah, bukan isteri Allah. Maha suci Allah Taala daripada mempunyai anak dan mempunyai isteri. Dan tidak menyerupai pada zatnya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya sesuatu pun. Allah Ta'ala tidak menyerupai pada zatnya Allah dan sifat-sifatnya Allah dan perbuatan-perbuatannya Allah sesuatu pun. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah pada zat Allah. Zat Allah Ta'ala tidak menyerupai sesuatu pun. Sifat Allah Ta'ala tidak menyerupai sifat sesuatu pun. Perbuatan Allah tidak menyerupai perbuatan sesuatu pun. Dia kalau kita belajar dalam usul din, antara sifat Allah Ta'ala adalah tauhid. Tidak gitu? Allah Ta'ala, di antara sifat Allah Ta'ala adalah wahdaniyah, esa. Esa pada zat, esa pada sifat, dan esa pada af'al. Esa pada zat maksudnya tidak ada, ni secara ringkas, tidak ada suatu zat yang sama dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Itu hal satunya. Esa pada sifat maksudnya tidak ada siapa pun yang memiliki sifat seperti sifat Allah. Esa pada perbuatan, setiap yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu secara ringkas. Baik. Seterusnya kata dia, wa ma'na ashhadu anna Muhammadar Rasulullah a'lamu wa a'taqidu biqalbi wa ubayyinu li ghairi anna sayyidana Muhammad ibn Abdillah. Bacanya Muhammad ibn, bukan Muhammad ibn. Bagi salah tu. Wa ubayyinu li ghairi anna sayyidana Muhammad ibn Abdillah. Orang belajar nahwu dia tahu bagi itu salah. Bagi itu tak betul. Ibna dipanggil na'at kepada Muhammad. Muhammad badal bagi sayyidana. Sayyidina isim anna. Anna sayyidana Muhammad ibn Abdillah. Abdullah dirukan itu Abdillah, batu Abdullah. Abdullah khabar bagi anna. Abdullah wa rasuluhu ila kaffatil khalqi. Sadiqun fi kulli ma bukan fi kulla, fi kulli. Bukan fi kulla, fi kulli. في كل ما أخبر به يجب على كافة الخلق تصديقه ومتابعته ويحرم عليهم تكذيبه ومخالفته فمن كذبه فهو ظالم كافر ومن خالفه فهو عاص خاسر وفقنا الله لكمال متابعته ورزقنا bukan ورزقنا ورزقنا قف bagi datang warazaqna, bukan warazaqna. Dia na tu i'rab jadi maf'ul bi. Kalau razaqna na jadi fa'il, itu salah. Warazaqna, semoga Allah Taala memberi rezeki kepada kita.
ورزقنا كمال التمسك بسنته وجعلنا ممن يحيي أحكام شريعته وتوفنا على ملته bukan watawaffana muslimin. Baca lagi tu. Watawaffana muslimin, bukan watawaffana. Dia tawaffa tu dia pakai fa'al. Boleh baca silap. Betul dah. Ana dah sedar tadi. Betul dah. Dia pakai fa'al madhi, bukan pakai fa'al amar. Kita baca watawaffana tu fa'al amar. Watawaffana dia pakai fa'al madhi. Dia dipanggil dia panggil nama dia jumlatun khabariyatul lafzan insyaiyatul ma'na, nama dia. Dipanggil dia jumlatun khabariyatul lafzan. Jumlah khabariyah pada lafaz tapi insyaiyah pada makna. Pada makna adalah doa. Jadi betul dah watawaffana, silap. Watawaffana kekalkan alif selepas daripada fa. Kalau pakai fa'il amar baru watawaffana ala millati wa hasyarana, bukan wa hasyarna, wa hasyarana. Ra bagi datang fi zumrati wa walidina wa auladina wa wa hasyarana fi zumrati wa walidina wa auladana wa ikhwanana. Bagi silap banyak tu. Wa auladana sebab wa walidina atas pada na pada hasyarana. Hasyarana na tu jadi maf'ul bih. Wa auladana wa ikhwanana, bukan wa auladina, wa auladana wa ikhwanana wa ahbabana wa jami'al muslimina amin. Bagi kena baptis pula. Kitab ni belum lagi dicetak sebab anda tak semok lagi. Sebenarnya anda Ustaz Abdul Hakim Azman ni minta anda semok, tapi anda tak ada semok lagi. Bagi itu kena baptis ya. Wa jami'al muslimina amin. Maksudnya, dan makna aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Makna dia. Maknanya ialah aku tahu. Tahu ni tahu dengan dalil. Mesti tahu dengan dalil. Dengan bukti. Aku tahu dan aku berpegang dengan hatiku. Aku meyakini dengan hatiku. Dan aku nyatakan bagi selainku, aku kebur kepada orang lain, bahawa penghulu kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf adalah hamba Allah. Dia adalah hamba Allah dan utusan Allah kepada sekalian makhluk. Allah Ta'ala yang melantik dia dan Allah Ta'ala bagi wahyu kepada dia agar dia menyampaikan kepada makhluk, mengajak manusia kepada menyembah Allah, mengajak manusia mengamalkan hukum hakam yang ditetapkan oleh Allah. Baik. Katanya benar pada setiap perkara yang telah baginda khabarkan dengannya. Jadi Nabi SAW benar pada setiap perkara yang telah baginda khabarkan dengannya. Setiap perkara yang Rasul khabar semuanya benar. Sebab itulah di antara sifat yang wajib bagi para Rasul adalah dia siddiq. Betul tak itu? Apa makna siddiq? Benar. Rasulullah SAW benar setiap perkara yang dia kebur. Dan Rasulullah SAW bukan setakat ketika serius benar, bukan ketika gurawak pun benar. Rasul tidak pernah mempelawak, tidak pernah pun berdusta sebelum daripada dilantik menjadi Nabi dan Rasul, apatah lagi selepas daripada menjadi Nabi dan Rasul. Rasulullah ketika serius benar, ketika serius memang benar, bahkan ketika gurau pun benar, gurawak. Kita biasa kalau gurau pelawak akan agak kering kalau gurau kok. Reka cerita macam-macam. Tapi Rasul tidak. Satu ketika seorang perempuan tua bagi jumpa dengan Rasulullah. Perempuan tua dalam bahasa Arab nama dia Ajuz. Ajuz maknanya perempuan yang tua bagi jumpa dengan Rasulullah, minta kepada Rasulullah agar berdoa supaya dia masuk syurga. Rasulullah doa apa masuk syurga Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Al-ajuz la tadkhulul jannah. Perempuan tua tidak masuk syurga. Sudahlah. Rasul gurau. Tapi benar tak perempuan tua nak masuk syurga? Benar tak? Betul tak? Betul. Sebab apa? Sebab dalam syurga tak ada tua semuanya. Muda belaka. Faham? Okey, siapa ingat ayat Quran yang Allah Ta'ala menceritakan perempuan dalam syurga muda belaka? Siapa ingat?
Inna ansha'nahunna insya'a. Betul? Abkara. Apa ada abkara? Jamak daripada bikr, anak-anak dara. Urban atraba, apa sama? Baik. Inna ansha'nahunna insya'a. Tengok, betul tak yang Rasul kata? Betul. Walaupun dalam Quran Rasul kurang dengan orang pang tu. Kata dia lagi, benar pada setiap perkara yang telah baginda khabarkan dengannya. Dan wajib atas setiap makhluk, jin dan manusia, mesti kena membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mesti kena menuruti Rasulullah, kena ikut Rasulullah. Kena ikut. Ikut dan ikut perbuatan Rasulullah. Ikut perintah. Okey, yang pertama ikut perintah dan ikut perbuatan. Faham? Ikut perintah dengan kita lakukan. Ikut larangan dengan makna kita tinggalkan. Okey, boleh faham? Di sana ada perintah, di sana ada larangan. Dan ikut perbuatan Rasulullah. Ikut mana? Perbuatan Rasulullah. Kita pakai sebab sebab mana? Ikut perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasul pernah pakai sekebang. Okey, boleh faham? Cuma perbuatan Rasulullah, perbuatan Rasulullah dia terbagi kepada 3. Nanti dulu. Dia terbagi kepada 4. Perbuatan Rasulullah ni untuk mudah. Yang pertamanya perbuatan yang khusus untuk Rasulullah. Dia panggil khususiyat untuk Rasulullah. Perbuatan yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan khusus untuk Rasulullah. Sebagai contoh, benda perbuatan khusus untuk Rasulullah. Sebagai contoh, puasa wisal. Ini benda yang khusus untuk Rasulullah. Ini apabila benda itu sabit khusus untuk Rasulullah, maka kita tak boleh ikut. Puasa wisal. Apa makna puasa wisal? Hari ni puasa, malam ni puasa, sambung pula dengan esok. Berkahwin lebih daripada 4. Hal ini khusus untuk Rasulullah. Adakah boleh kita ikut? Tak boleh ikut. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, perbuatan hak yang tasyri'iyah. Benda perbuatan tasyri'iyah, perbuatan hak yang maksudnya berkait dengan hukum hakam. Okey, jadi perbuatan hak yang berkait dengan hukum hakam. Jadi Rasulullah suruh buat ni, Rasulullah larang ni, lepas tu Rasulullah buat benda ni, Rasulullah tinggal benda ni, sebagai contoh. Lepas tu kita kena ikut. Yang ketiganya, perbuatan benda dipanggil jibiliyah. Maksud jibiliyah ni perbuatan sebagai tabiat Rasulullah sebagai manusia. Jadi Rasulullah manusia, dia makan dah, minum dah, tidur ke dah, bangun ke dah, duduk pun ke dah, duduk. Boleh tak kita kata gini? Kita kata, aku duduk ni kerana nak ikut Rasul duduk. Boleh? Faham? Jadi perbuatan jibillah, dia tidak wajib kita ikut. Faham? Sebab dia tidak termasuk dalam hukum hakam. Tak wajib kita ikut perbuatan yang dibuat oleh Rasulullah kerana dasar dia sebagai tabiat, dia seorang manusia. Okey, boleh faham? Lepas tu ada selagi perbuatan ni tak jelas. Mungkin perbuatan ni kerana Rasulullah seorang manusia, dan mungkin kerana di sana ada hukum. Di sini ada perbincangan di kalangan ulama. Baik, itu secara ringkas. Jadi kita kena ikut Rasulullah. Okey, cara mudah benda kita ikut Rasulullah pada perintahnya, pada suruhannya, dan pada perbuatan tasyri'iyah. Kita kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Katanya, dan haram ke atas mereka mendustakan Rasulullah dan menyalahi Rasulullah. Maka barang siapa yang mendustakan Rasulullah, maka dia adalah zalim dan dia kafir. Orang yang mendustakan Rasulullah, dia orang yang zalim. Lepas tu dia adalah orang yang kafir. Apa itu zalim? Zalim ni adalah meletakkan sesuatu tidak benar pada tempat. Wad'u syai' fi ghairi mahalli. Jadi Rasulullah perlu diimani, Rasulullah perlu dibenarkan. Tiba-tiba dia tidak membenarkan Rasulullah, maka dia adalah zalim.
Sebab dia letak sesuatu tidak kena pada tempat. Lepas tu dia kafir, terkeluar daripada agama Islam. Orang yang mendustakan Rasulullah, dia adalah kafir. Na'udzubillah min dzalik. Dan barang siapa yang menyalahi Rasulullah, maka dia adalah orang yang berbuat maksiat lagi orang yang kita kena benar Rasulullah, kena ikut Rasulullah. Kalau orang seorang tu, jangan kata kita, kalau seorang tu tidak membenarkan Rasulullah, maka dia kafir. Kalau dia membenarkan Rasulullah tetapi dia tidak ikut Rasulullah, benda yang Rasulullah suruh buat dia tidak buat, benda yang Rasulullah larang dia buat, maka orang ni adalah orang yang fasik, orang yang melakukan maksiat, orang yang cukup rugi. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik. Apa dia taufik? Taufik maknanya menjadikan kemampuan taat kepada kita. Allah Ta'ala bagi kepada kita kemampuan untuk melakukan ketaatan. Taufik adalah khalqu qudratit ta'ati fil 'abdi, menciptakan kemampuan melakukan ketaatan pada hamba. Itu makna taufik. Semoga Allah Ta'ala mengurniakan taufik untuk kesempurnaan mengikutinya. Dia ikut Rasulullah, ada terbagi pada dua pula. Ada ikut dengan sempurna, ada ikut tidak sempurna. Kita minta agar Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita agar sempurna kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala memberi kita taufik untuk kesempurnaan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Ta'ala merezekikan kita kesempurnaan berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika umat jauh dengan sunnah Rasulullah, jauh daripada agama Allah, maka kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di samping kita berusaha sedaya upaya kita, kita minta agar Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, rezekikan kepada kita berpegang dengan sunnah Rasul dengan sempurna. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita dari kalangan orang-orang yang menghidupkan hukum hakam syariat, menghidupkan hukum hakam syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mematikan kita di dalam agamanya, dan menghimpunkan kita dalam kumpulannya, dan juga kedua ibu bapa kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, kekasih-kekasih kita, dan kesekalian muslimin. Amin. Ini doa yang didoakan oleh pengarah kita. Muslimin, muslimat, adik-adik, bani dan banat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis berkait dengan usuluddin. Yang kita bincang tu dipanggil usuluddin. Setiap orang Islam wajib kena tahu. Terekah je. Wajib kita kena tahu belaka yang kita bincang saat ini. Baik, wajib kita kena pegang. Kita kena tanam kemah-kemih dalam hati kita. Nah, ini baru kita nak masuk dalam perbahasan sembahyang. Katanya thumma yajibu alaihi an yata'allama syurutas salati wa arkanaha, bukan wa arkanuha, wa arkanaha. Sebab wa arkanaha atas pada syuruta, wa arkanaha wa mubtilatiha. Mubtilatiha atas pada syuruta, bukan mubtilatuha. Tu silap tu. Bagi bagi ya. Wa mubtilatiha. Apa baca mubtilatiha? Sebab mubtilat adalah jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Dia ataf pada syuruta. Syuruta maf'ulun bih. Maka dia nasab. Alamat nasab bagi jamak muannas salim adalah kasrah. Wa ammal kasratu fatakunu alamatan lin-nasbi fi jam'il muannats salim. Dalam kitab Matan Al-Ajrumiyah ada pun kasrah menjadi alamat bagi nasab, maka ia berada pada jamak muannas salim. Kena baca wa mubtilatiha. Sekali lagi ya, thumma yajibu alaihi ayat. Dia bahasa Arab ni bahasa yang cukup unik. Baca dia bahasa yang cukup unik, bahasa Arab. Kerana baris pada hujung kalimah kebiasaannya memain peranan yang cukup penting dalam menentukan makna ayat. Tengok, baris pada penghujung kalimah memain peranan yang cukup penting dalam menentukan makna bagi ayat. Tengok. Kalau kita kata, kita dalam Quran kita ada innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Kan? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya takut akan Allah dari kalangan hamba-Nya para alim ulama. Maksudnya, yang betul-betul takut kepada Allah hanya para alim ulama. Baca ada innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Siapa yang takut kepada Allah? Para alim ulama. Tapi kalau kita tukar bagi, susunan sama, kita kata innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Kita baca gitu.
Kalau tok guru ngaji tu pandai bahasa Arab, memang dia kekoh dulu. Hei, bukan tu warna gitu. Apa macam gitu? Salah kau. Taukah Tuhan takut pada ulama? Ulama takut pada Tuhan. Faham lagi? Kalau kita baca innama yakhsyallahu min ibadihi ulama'a, maka bermakna Allah takut kepada para alim ulama. Itu makna dia. Kita orang tahu dia tak masalah baca, orang tahu tu kecut batu. Kalau orang lelaki main benda. Faham? Main benda Allah Ta'ala takut pada para alim ulama ni. Sebab itulah penting penentuan baris dalam bahasa Arab. Bahasa Arab memang bahasa yang cukup unik, bagi memain peranan yang penting dalam menentukan makna bagi ayat. Kalau kita kata, tengok, kalau kita kata ni, daraba Zaidun Amran, telah memukul Zaid akan Umar. Zaid memukul Umar. Okey, Zaid pemukul. Orang yang memukul Umar adalah orang yang dipukul. Kita kata daraba Zaidun Amran. Okey, daraba Zaidun Amran. Boleh? Kalau kita tukar, kita kata daraba Zaidan. Tadi kita baca Zaidun, kita kata daraba Zaidan Amrun. Jadi Zaid kena pukul. Orang yang memukul. Pula dah. Kawan ni dah lama kok pada tiba-tiba kata dia pukul orang pula. Tak tanya dia. Faham? Punca daripada silap bagi sikit. Silap bagi sikit ni. Tengok. Okey, kata thumma yajibu alaihi an yata'allama syurut as-salati wa arkanaha wa mubtilatiha fa syurutuha 12. Katanya kemudian wajib ke atas setiap muslim. Maksud setiap muslim di sini adalah muslim yang mukallaf. Orang yang berakal, yang balik. Wajib ke atas mukallaf. Sebab kadang-kadang yang belum mukallaf tidak ada kewajipan ke atas dia. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, rufi'al qalamu an thalath, diangkat pena kesalahan daripada 3 orang. Antaranya anis sabiyyi hatta yakbur, daripada kanak-kanak sehingga dia meningkat dewasa. Jadi kemudian wajib ke atas setiap muslim. Muslim di sini ada muslim yang mukallaf. Kanak-kanak tak wajib. Cuma walaupun kanak-kanak tidak wajib, tetapi menjadi kewajipan kepada kedua ibu bapa, kena ajar budak. Kena ajar anak-anak dia. Sebab itulah ibu bapa kita bagi hantar kita di tahfiz, di tempat tempat pengajian ilmu agama, supaya kita belajar benda ni. Kalau kita belajar, mak kita dapat ganjaran besar pahala. Dia bagi hantar tu dapat ganjaran besar, dapat pahala. Lepas tu kita belajar pula dapat juga ke dia, sebab dia asbab. Asbab kita yang buat perkara tersebut. Kita pada hari ini kita belajar ni bukan setakat untuk kita saja. Pahala ni saham ni dapat kepada ayah kita, dapat kepada mak kita, tok kita, keluarga yang suruh mak kita kata, dapat juga saham ustaz-ustaz kita, ramai orang yang terlibat daripada perbuatan kita. Sebab tu kita belajar sungguh. Kemudian wajib ke atas setiap muslim. Okey, perkataan wajib ke atas setiap. Apa maksud atas setiap? Fardu dia, fardu ain. Setiap seorang mesti kena tahu. Wajib bahawa dia mempelajari, mesti kena belajar syarat-syarat solat dan rukun-rukun solat serta perkara-perkara yang membatalkan solat. Dia kena belajar syarat-syarat solat dan rukun-rukun solat dan perkara-perkara yang membatalkan. Dia kena belajar benda syarat solat, benda rukun solat dan perkara yang membatalkan solat. Sebab dia kena belajar, sebab dia nak melakukan ibadat solat. Bagaimana untuk dia melakukan ibadat solat kalau dia tidak tahu syarat, rukun dan perkara yang membatalkan solat? Mesti dia kena belajar. Sebab itulah belajar menuntut ilmu adalah fardu ain. Betul tak gitu? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sunamnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu menjadi kefarduan, menjadi kewajipan di atas setiap orang Islam. Orang yang melakukan ibadat tetapi bukan daripada belajar, maka ibadat dia terdedah dengan kesilapan. Betul tak gitu? Dari nak belajar kan? Sebab itulah seorang ulama yang dikenali sebagai Imam Ibn Ruslan, di dalam kitab dia, kitab nama dia kitab Matan Zubat, dia kata lagu mana? Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap mereka
yang tidak ada ilmu, dia beramal, maka amalan dia ditolak, tidak diterima. Sebab apa? Sebab apa yang dituntut kepada kita adalah melakukan sesuatu ibadat bertepatan dengan tuntutan syarak. Bagaimana kita nak tahu itu adalah tuntutan syarak? Begini yang syarak suruh buat, begini syarak larang. Kalau kita tak belajar, tidak gitu. Kalau kita tak belajar, kita tak tahu. Jadi kita belajar baru kita tahu. Dan kalau tak belajar buat juga, maka pastinya terdedah amalan dia, ibadat dia dengan kesalahan-kesalahan yang tidak diiktiraf oleh syarak. Setiap ibadat yang dilakukan yang ada kesalahan yang tidak diakui oleh syarak, maka ibadat itu tidak diterima. Nabi SAW menyebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan sesuatu amalan yang tidak ada di atas amalan tersebut perintah kami tidak memerintah seperti itu, maka amalan itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah penting kita belajar. Kemudian wajib atas setiap orang Islam bahawa dia mempelajari syarat-syarat solat dan rukun-rukun solat serta perkara-perkara yang membatalkan solat. Maka syarat-syarat solat itu ada 12 perkara. Kata dia, al-awwal taharatus thawbi wal badani wal makani minan najasati wa hiya al-khamr wal bawl wal ghaiq wal rawth wal dam wal qayh wal qayb wal kalb wal khinzir wa far'u ahadima wal maytatu wa sha'muha wa dhilfuha wa jilduha wa 'arduha illa maytatan adamiyyi was-samaki wal jaradi. Kemudian kita kata maytatan adamiyyi was-samaki, maytatas samaki wal jaradi, maytatal jaradi. Illa maytatan adamiyyi was-samaki wal jaradi, atas pada al-adami. Boleh baca was-samaka pun boleh, atas pada maytata boleh baca dua. Illa maytatan adamiyyi was-samaki wal jaradi boleh, ataupun kita baca illa maytatan adamiyyi was-samaka, maksudnya illa as-samaka wal jarada ay illa al-jarad wal mudhakkata al-mubaha akluha, bukan al-mubahu, al-mubaha akluha. Sebab al-mubah na'at bagi al-mudhakkah. Al-mudhakkah atas pada maytata, wal mudhakkata al-mubaha akluha. Baik, akluha fa'il bagi mubah ataupun naib fa'il bagi mubah. Baik, jadinya katanya pertama, okey, syarat sembahyang yang pertama. Syarat sembahyang yang pertama adalah suci pakaian. Dia syarat sembahyang, yang dimaksud dengan syarat sembahyang di sini adalah syarat sah. Kita sembahyang dia panggil ada syarat wajib dan ada syarat sah. Okey, sembahyang dia ada syarat dia, syarat wajib dan ada syarat sah. Okey, apakah perbezaan di antara syarat wajib dengan syarat sah? Syarat wajib adalah apabila seorang ni cukup syarat, maka wajib dia sembahyang. Kalau tak cukup syarat, tak wajib dia sembahyang. Syarat wajib yang pertamanya Islam, orang kafir tak wajib sembahyang. Yang keduanya adalah berakal, orang gila tak wajib sembahyang. Yang ketiganya balik, orang kanak-kanak tak wajib sembahyang. Yang keempat, suci daripada haid dan nifas. Perempuan yang datang haid, perempuan yang datang nifas tidak wajib sembahyang. Ni dipanggil dia syarat dia, syarat wajib. Manakala syarat sah, lain pula. Hak yang kita bincang ni adalah syarat sah. Syarat sah ada 12 perkara. 12 perkara ni ke? Tak, bukan 12 perkara ni. Ada lagi selain daripada 12 perkara, cuma tidak disebutkan di sini. Antara syarat sah sembahyang yang tidak disebut di sini adalah Islam. Orang kafir tak sah sembahyang. Lepas tu berakal, orang gila tak sah sembahyang. Lepas tu tamyiz, kanak-kanak yang belum memayyiz tidak sah sembahyang. Okey, boleh faham? Suci daripada haid dan nifas, perempuan yang datang haid dan nifas tidak sah sembahyang. Baik, ada lagi syarat sah sembahyang yang selain daripada apa yang disebut di sini. Yang pertama, suci pakaian. Maksud pakaian yang kita guna untuk sembahyang. Pakaian yang kita guna, kalau kita guna jubah lah, guna baju t-shirt lah. Suci pakaian badan kita.
dan tempat sembahyang. Tempat sembahyang adalah tempat yang bersentuhan dengan kita ketika kita sembahyang. Sebab itulah kalau kita najis berada pada tempat sujud kita, tapi masa kita sujud dia berada di bawah dada tapi tidak bersentuhan dengan kita, maka itu tidak menjadi masalah. Kerana dia tidak dinamakan tempat sembahyang. Mesti kena suci pakaian, badan dan tempat sembahyang daripada najis-najis. Maksud najis di sini adalah najis yang tidak dimaafkan. Sebab najis dia terbagi kepada dua. Ada najis yang dimaafkan, ada najis yang tidak dimaafkan. Kalau najis yang dimaafkan tidak suci pun tak ada masalah. Contoh sedikit darah, ada sedikit darah. Jawab banyak sangat. Dah baru balik ni, jawab banyak sangat. Lepas tu ada kena di baju kena di baju. Ni kawan ni pula dia korek hidung. Korek hidung darah hidung. Dah puas saja korek hidung, darah hidung. Sikit kena di baju, maka dimaafkan. Faham? Hak banyak pula cekam kaki, kawan dia jejok. Lepas tu tubik darah kaki yang kena dia kena sayang sikit. Tahu tak cekam dia, tahu tak cekam? Benda cekam. Kuku cekam. Terakhir, orang luar panggil dia cagu ke dia? Cagu. Kalau Kelantan panggil sebayang. Baik. Bukan semboyang, sebayang. Kan kaki bekok tu kan? Dia pun kurang-kurang, dia jejok kaki. Darah sikit kena digaris sebayang dia. Lepas tu dimaafkan. Okey, sedikit darah dimaafkan. Jadi najis yang tidak dimaafkan mesti kena suci pada pakaian, badan dan tempat sembahyang. Kalau tak suci maka tak sah sembahyang ni. Dan najis-najis tersebut ialah arak. Mesti kena suci daripada arak. Kalau baju kita kena arak, tubuh kita kena arak, sebelum daripada sembahyang kita kena basuh dulu. Suci daripada air kencing. Yang dimaksud dengan air kencing di sini adalah air kencing manusia dan juga air kencing haiwan. Sama ada haiwan yang dimakan daging ataupun tidak. Semua air kencing adalah najis. Sama ada air kencing manusia ataupun selain daripada air kencing manusia, air kencing binatang najis. Najis. Binatang yang dimakan dagingnya ke ataupun tidak dimakan dagingnya ke, hukum dia najis. Sehingga kalau air kencing unta pun najis. Dan tu ada hadis tu Rasulullah sahabat minum air kencing unta. Ada seorang dia mari, ada kumpulan dia mari ke Madinah dalam keadaan sakit, muka pucat, kaki sakit. Maka Rasulullah hantar dia ke tempat unta sedekah. Rasulullah suruh dia minum air kencing unta. Baik. Maka kata ulama, sebenarnya Rasulullah suruh minum air kencing unta bukanlah bermakna air kencing unta tidak najis. Air kencing unta sebenarnya najis. Tapi sebenarnya boleh kita berubah dengan benda yang najis kalau sekiranya tidak ada benda yang suci. Jadi boleh nak berubah dengan benda yang najis. Okey, habis. Jadi air kencing semuanya najis. Tahi manusia najis, tahi binatang najis. Darah najis, nanah najis, muntah najis. Muntah ni adalah suatu benda yang keluar daripada ma'idah, keluar daripada perut, hukum dia adalah najis. Suatu benda yang keluar daripada perut, hukum dia adalah najis. Jelas? Baik. Tapi kalau keluar daripada kepala, selain daripada darah dan nanah, tak najis. Kita tarik hidung, tarik, topik hijau, tokor tu beg, pum, ludah tanpa orang hudung. Marah kawan ni. Najis tak? Najis tak? Tak najis. Faham? Dah kalau tak najis, dia ludah tanpa orang. Boleh? Tak boleh. Sebab benda tu kotor. Faham? Jadi kita pagi hari ni kan bersih kan? Bersih. Kita pun pegang tangan. Lepas sembahyang, salam dengan kawan kita. Kawan kita nak sembahyang sunat pula lepas tu. Adakah wajib dia basuh tangan? Tak wajib sebab suci. Tapi buat kita comel tak gitu. Tak comel sebab dia. Sebab kotor. Jangan buat kerja gitu. Mana tahu ada buat tu. Tak boleh buat gitu. Kotor. Tapi najis tak? Tak najis. Sebab dia benda yang keluar daripada tubuh kita, kalau bukan darah, kalau bukan nanah, kalau bukan muntah, maka dia hukumkan suci. Perlu suci tak? Tubik daripada tubuh kita. Air kita suci ke tak? Kohok kita suci ke tak? Tak liga kita suci ke tak? Tak hidung kita suci ke tak? Tak mata suci ke tak?
Boleh makan ke? Dah suci? Dah bukan semua benda suci boleh makan. Ni suci tak makan? Dah bukan semua benda suci boleh makan. Suci maksudnya kalau berada dalam sembahyang sekalipun ia tidak merosakkan sembahyang kita. Baik. Okey, antara benda yang najis adalah benda muntah. Muntah ni benda yang keluar daripada ma'idah. Daripada benda ma'idah. Sehingga kan muntah baby pun najis. Kan baik budak kan, lepas dia hisap susu mak dia, lepas hisap susu mak dia, dia pun celuak balik, tubik lagi pada perut dia, dihukumkan najis. Cuma dimaafkan untuk mak dia. Dimaafkan untuk mak dia. Maksudnya mak dia kalau dia nak wipekkan anak dia, nak susukan anak dia, adakah perlu kena basuh dulu? Bukan. Benda kalau dia nak wipekkan anak dia, adakah perlu basuh dulu anak dia dulu? Tidak. Lepas tu dia wipekkan anak dia saat itu. Lepas tu adakah kena basuh dulu sebelum daripada sembahyang? Susu dia tu kena basuh dulu tak? Tak. Maksudnya tidak wajib basuh, kerana dimaafkan untuk ibu. Tapi kalau untuk ayah dia maaf tak? Ada. Untuk ayah dah maaf. Mak masuk dalam bilik air, senok perut mak. Tak malah tumbah. Anak buat wawa. Sudah dah. Wak gitu dah jadi. Anak dah pack. Ayah pun nak buat ni. Ayah pun buka pack ayah. Wih. Anak baru jeluak balik. No man. Benda jeluak anak duduk ni pack ayah main. Kejut mak dia tengok. Ayah tu susu kau. Malah jeluak anak. Okey. Maka tidak dimaafkan untuk ayah. Sebab ayah bukan kerja dia bagi pack anak. Hak bagi pack anak kerja siapa? Mak. Faham? Okey, Abi. Seterusnya kata dia muntah. Okey, muntah di antara benda yang najis. Dalam mazhab Imam Syafi'i, antara benda yang najis adalah dakwat sutung. Kerana dakwat sutung dia mengambil hukum muntah, kerana dia keluar daripada perut sutung. Faham? Dakwat sutung adalah benda yang najis mengikut mazhab Imam Syafi'i. Namun ada pandangan yang keluar dalam mazhab Imam Syafi'i dan pandangan sebahagian daripada ulama mengatakan dakwat sutung hukum dia adalah suci. Jadi kalau orang tanya dakwat sutung apakah hukum, ada dua pandangan. Sebahagian ulama mengatakan najis kerana dia berhak kepada muntah. Muntah yang keluar daripada ma'idah, daripada perut, hukum dia adalah najis, termasuk dakwat sutung. Tapi ada sebahagian yang lain mengatakan suci. Dan di Terengganu fatwa pada tahun berapa Mufti Said dia dulu dia ada fatwa tahun Mufti itu tahun 50-an ke ada lupa dah, 50-an 60-an gitulah, yang mana dia menghukumkan dakwat sutung adalah najis. Tapi ada sebahagian daripada ulama di tempat kita di Indonesia menghukumkan dakwat sutung adalah suci. Di Terengganu orang masak sutung, orang buang dakwat sutung. Tapi di Kelantan orang buat singkang sutung. Orang singkang sutung sekali dekat dakwat sutung, sekali dekat dakwat sutung. Dan anak makan dakwat sutung tak ada kecil lagi masa duduk Kelantan. Sebab ini rumah toki ada, rumah tu ada, memang dia masuk dakwat sutung sebelum daripada datang hukum lagi anak makan dah. Makan ke dakwat sutung, dia bersinggang sekali dengan dak buang dakwat tu sebab mandi dia kata orang Kelantan. Baik. Tapi dakwat sutung sebenarnya berlaku perselisihan di kalangan ulama. Baik, ada orang yang mengatakan najis, ada orang yang mengatakan suci. Sebaik-baiknya tak payah makan. Sebaik-baiknya. Tapi anda makan sebelah datang hukum lagi. Lepas sebelah datang hukum anda makan kau. Baik. Allah Rabbi sebab benda kibgahi tu bakal berhukum orang yang boleh ya. Allah Rabbi kena sungguh. Katanya anjing najis. Khizir makna dia khizir. Oh, pandas bu. Biasa sebut. Okey, babi najis. Anak salah satu daripada anjing dan khizir. Maksud anak salah satu daripada anjing dan khizir. Anak salah satu daripada anjing dan khizir. Anak kepada salah satu daripada keduanya. Maksud dia anak anjing, anak khizir. Dan anak anjing, anak khizir. Anak salah satu daripada keduanya dengan binatang yang suci. Itu maksud dia. Dengan binatang yang suci. Seterusnya bangkai. Semua bangkai. Apa makna bangkai? Binatang yang mati tanpa sembelihan syar'i. Itu makna bangkai. Bangkai ini adalah binatang yang mati tanpa sembelihan syar'i. Hukum dia adalah najis.
bangkai. Lepas tu benda lagi, hak yang najis. Bulu bangkai najis. Kuku bangkai najis. Kulit bangkai najis. Dan tulang bangkai najis. Melainkan bangkai anak Adam. Kita kata bangkai anak Adam ke lalu cakap kita? Kita tak kata bangkai anak Adam kan? Dan nak pergi mana pergi jenazah kau? Nak pergi ambil bakar orang ni dulu sekarang. Nak pergi ambil bakar tu. Di mana nak ambil bakar mana? Tu ambil kerupu bakar. Dah bakar ni kita nak tahu mana ni. Kita nak mana bakar anak Adam kan? Kita nak kata bangkai, kita kata boleh? Mayat. Okey boleh? Melainkan bangkai anak Adam. Allah. Jahat ayat. Bangkai anak Adam. Melainkan kena kamu kesalahan hati ke kau mula sakit. Melainkan mayat anak Adam. Melainkan mayat anak Adam. Mayat anak Adam adalah suci. Sebab Allah Ta'ala kabar dalam Quran, wa karramna bani Adam. Kami memuliakan anak Adam. Jadi apabila anak Adam itu adalah insan yang dimuliakan oleh Allah, maka ia menuntut kepada bahawasanya anak Adam suci ketika hidup dan ketika mati. Jadi ketika mati pun suci juga. Okey, jelaskan. Jadi kalau sekiranya orang tu mati, kita pegang tubuh dia, tapi bukan pakai kecil dia, bukan najis dia, bukan darah, tak tubuh dia je. Tangan kita basuh ataupun tubuh dia penuh. Adakah wajib kita kena basuh tangan dulu sebelum sembahyang? Tak. Faham? Sembahyang mayat kita kapal saat itu, kita cium dulu, letak air yang atas muka dia di hidung kita. Adakah wajib kita kena basuh dulu sebelum kita sembahyang jenazah atas dia? Tidak, sebab bangkai mayat anak Adam adalah suci. Ikan, bangkai ikan suci. Bangkai belalang suci. Belalang ni tu belalang yang kalau kita pergi baru, pernah tak baru? Bedang, ada belalang mak merah. Belalang dia dipanggil belalang kunyit. Belalang kunyit, faham? Kena tahu belalang kunyit. Kunyit lain, belalang lain. Campur dua tu nama kepada belalang. Faham? Okey, hukum dia adalah suci. Kita jumpa belalang, mampu pun depan tu. Suci. Maksudnya kalau kita ambil tak dalam poket pun sembahyang, tak ada masalah sok sembahyang. Pernah main duduk dalam poket yang putih belalang sebab nak lembu gagang, nak goreng. Tak ada masalah. Suci. Baik. Dan haiwan yang disembelih yang harus dimakan. Suci juga haiwan yang disembelih. Tapi sembelih saat itu kena cukuplah syarat-syarat sembelihan yang harus dimakan. Kalau haiwan tu memang sembelih tapi tak dimakan, baik binatang ni dia sembelih suci tak? Tak. Mesti binatang yang sembelih saat itu hak yang boleh dimakan, maka hukum dia adalah suci. Daging ayam, daging lembu, daging itik, suci baka. Cuma darah yang ada pada daging dimaaf pada makan. Kalau banyak, tidak dimaafkan pada pakaian dia. Darah tersebut dimaafkan pada makan, tidak dimaafkan pada pakaian. Okey. Muslimin, muslimat, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya lagi, famata laqat hadhihi an-najasat thawb al-insani, bukan thawban, thawb al-insani, sebab thawba i'rab jadi maf'ul bih bagi laqat. Famata laqat hadhihi an-najasat thawb al-insani aw badanahu aw musallahu aw ghayraha min al-jamidat ma'a rutubatin fiha aw fi mulaqiha fa in kana laha ta'mun aw lawnun aw rihun wajib ghasluha, bukan ghaslah, ghaslu fa'il bagi wajib, hatta yazul. Thumma yazidu fi najasati al-kalbi wal khinziri 6 ghasalat, wahidatun minha mamzujatun bi turabin tahur wa in lam yakun laha ta'mun wa lawnun wa rihun. In kanat min al-kalbi wal khinziri ghasalaha 7 ghasalatin, 7 ghasalatin, ada tanwin. Wahidatun minha mamzujatun bi turabin tahur wa in kanat min ghayrihima ghasalaha marratan wahidah. Wa yajibu sabbu al-ma'i 'ala al-mutanajjis idza kana al-ma'u duna al-qullatayn fa in adkhala al-mutanajjis fihi
فإن أدخل المتنجس فيه لم يظهر وتنجس الماء وملاقيه. Maksudnya, maka apabila bersentuh najis-najis ini akan pakaian seseorang bersentuh, maksudnya bersentuh, bertemu, kena. Apabila kena najis-najis ini akan pakaian. Hak yang comel gitulah. Kena. Sebab najis tu kena. Kita yang menyentuh najis. Asalnya najis tu kena kita. Kita tak kata najis sentuh kita. Kita kata najis kena. Apabila bersentuh najis-najis ini, jadi kalau kita baru kita kata bersentuh, kita menyentuh najis. Maka apabila bersentuh najis-najis ini akan pakaian seseorang, laki ke puan, kira pakaian ni, atau badan seorang, atau tempat solatnya, atau selainnya, selain daripada badan, pakaian, tempat solat. Apakah selain? Jadi maksud dengan selain ini daripada benda-benda yang jamid, benda-benda yang beku, benda yang tidak, bukan benda yang cair, daripada benda-benda yang bukan benda cair, berserta ada kelembapan pada najis tersebut. Najis itu lembab, najis tidak kering, atau pada tempat yang bersentuh dengannya, tempat yang kena najis tadi itu kering, benda lembab, bukan kering. Kalau kering dah kedua, itu tak ada masalah. Kalau basuh kedua-dua, tak boleh. Maksudnya hukum najis, bukan najis. Kalau lembab salah satu pun, hukum dia bukan najis. Maka sekiranya ada bagi najis itu rasa atau warna atau bau, maka wajib basuhnya sehingga hilang bau, warna dan rasa. Mesti kena basuh sehingga hilang bau, warna dan rasa. Sebab najis ini dia dinamakan sebagai najis ainiyah. Okey, katakanlah najis yang tidak dimaafkan. Kena pakaian kita, tempat sembahyang kita, tubuh badan kita, ataupun benda-benda yang selain daripada cecair, benda beku, headset kita ke, benda dah kira lah. Yang penting benda tu benda jamid, benda yang bukan benda jamid ni maksudnya bukan cecair. Kalau air dia tidak panggil jamid, kalau kicap dia tidak panggil jamid, kalau madu dia tidak panggil jamid. Faham tak? Maka kalau najis itu ada rasa, warna, bau. Berapa sifat najis yang? 3. Yang pertama, rasa, warna, bau. Maka wajib kita kena basuh. Sehingga mana? Sehingga hilang warna, rasa, bau. Kena buang zat najis, jirim najis, air najis, dan kena pastikan hilang rasa, warna, bau. Rasa ni dengan mulut. Bukan kita mesti kena tap gitu. Jilat tu, bukan gitu. Kau kan lagi jilat air ayam. Faham? Lepas basuh najis tu, ada lagi jilat dulu tangan. Bukan gitu. Maksudnya benda yang boleh dirasa, maka kita rasa. Contoh najis dalam mulut kita rasa. Faham? Jadi kita tengok pada zahirnya rasa hilang dah. Warna pun hilang dah, bau pun hilang dah. Maka suci tempat tu. Kau boleh faham? Tapi dengan syarat kena tuangkan air atas dia. Kena tuangkan air. Mereka kalau air banyak, tak apa, kita ambil pakaian yang kena najis saat itu, kita letak dalam air. Kalau air banyak, kalau air sikit, kena tuangkan air di atas tempat yang kena najis. Mesti kena hilang 3 ni, rasa, warna, bau. Cuma kalau payah untuk dihilangkan, kalau warna sahaja atau bau sahaja, maka dimaafkan. Bau lagi tak nak dia, tapi dia akan awak lah. Cakap kita gonyoh-gonyoh dah, bau lagi, maka dimaafkan. Warna ada lagi, gonyoh dah, dimaafkan. Tapi kalau rasa, tak boleh. Sebab rasa membuktikan zat najis masih lagi ada di situ. Kalau warna campur dengan bau, ada lagi kedua-dua, tidak boleh, tidak dimaafkan. Kerana membuktikan bahawasanya zat najis itu masih lagi ada di situ. Malaikat kalau sampai tahap tak boleh nak buat, dan mereka kalau kena buat juga kena kerak, maka barulah dimaafkan. Barulah dimaafkan. Baik. Katanya, kemudian seorang menambah pada kenajisan anjing dan khizir dengan basuhan. Jadi untuk sesi pertama kita berhenti di sini dulu, pukul 10 dah. InsyaAllah nanti kita sambung pada sesi yang kedua pula lepas daripada ni kan. Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.